Hai, Assalamualaikum and welcome back to my channel, Rose Nico Diary. Ada rindu Rose Nico Diary tak? Sebab dah lama kita orang tak post new video. Dan adalah sebab-sebab tertentu kenapa dekat sebulan aku tak post new video. Tapi aku akan ceritakan yang tu dekat my Instagram. So, siapa yang nak tahu reason aku tak post sampai dekat sebulan tu, bolehlah follow Instagram aku. Dan kita sama-sama cerita kat Instagram. But today, aku nak mengisahkan atau menceritakan dekat korang tentang Highland Tower. Actually Highland Tower ni dia dah lapuk sangat. Dah ramai sangat yang dah pernah dengar. Tapi actually bila aku tanya dekat Instagram aku, next video Rose Nico Diary korang nak pasal apa? Ramai yang request Highland Tower. Aku tak tahu kenapa, tapi tak apa. Kita akan up balik cerita Highland Tower yang mungkin banyak YouTuber yang dah pernah buat and korang pun dah tahu. Tapi tak apa. Tak apa, kali ni Rose Nico Diary pula yang akan menceritakan tentang Highland Tower versi Rose Nico Diary. So, check it out! Highland Tower merupakan tragedi runtuhan satu dari 3 blok kondominium di Taman Hillview, Ulu Klang, Selangor pada 11 Disember 1993. Tragedi tersebut adalah satu-satunya tragedi bangunan runtuh yang pertama dan terburuk setelah Malaysia mencapai kemerdekaan. Seramai 48 orang terkorban dalam tragedi ini. Highland Tower merupakan 3 blok pangsapuri 12 tingkat yang dinamakan Blok 1, Blok 2 dan Blok 3. Sekarang ni aku akan share dengan korang tentang kronologi runtuhan ni berdasarkan pengalaman seorang lelaki. Dan aku akan bacakan terus sebab aku ambil daripada satu artikel tapi aku lupa kat mana. Nanti kalau aku jumpa aku letak link dekat bawah, okey? Seorang lelaki yang dimaksudkan aku tadi, yang berdasarkan pengalaman dia tadi, tergamar melihat apa yang berlaku di hadapannya. Mulutnya ternganga tanpa mampu mengeluarkan sebarang suara, badannya menggigil ketakutan. Kejadian di hadapan matanya sungguh menggemparkan. Bangunan gah di Taman Hillview, Hulu Klang, Selangor itu tiba-tiba runtuh menyembah bumi. Dia menelan air liur mengenangkan keadaan manusia yang mungkin berada dalam pangsapuri Highland Towers 12 tingkat itu runtuh. Jam menunjukkan sekitar 1.35 petang. Ketika dia berasa gegaran kuat persis gempa bumi, sejurus kemudian dilihatnya Blok A. Pangsapuri Highland Tower itu runtuh selepas 14 tahun berdiri megah. Kejadian 11 Disember 1993 itu, terbelik lidah, menggemparkan seluruh negara dan mencatat sejarah terburuk dalam industri pembinaan Malaysia. Sebaik kejadian, kawasan runtuhan dipenuhi pelbagai pihak berkuasa untuk menjalankan operasi menyelamat. Sebahagian besar penghuni adalah rakyat asing yang bekerja di negara ini. Antara yang terperangkap dalam runtuhan pangsapuri 50 unit itu ialah anak bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Musa Hitam, Carlos Musa dan isteri. Media massa turut memenuhi kawasan terlokasi kejadian untuk melaporkan tragedi terburuk dalam sejarah negara ini. Memang dikatakan runtuhan tu adalah sebuah tragedi yang terburuk yang pernah ada dalam sejarah negara kita. Bilik gerakan ditubuhkan petang itu juga dan pasukan mencari dan menyelamat mangsa digerakkan segera. Ratusan anggota polis, bomba dan pasukan penyelamat Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dikerjakan ke tempat kejadian. Beberapa jam kemudian, 124 anggota pasukan simpanan persekutuan FRU dan kira-kira 30 anggota tentera dan jurutera dari Kem Batu Cantonment dan Kem Wedderburn dikerjakan ke tempat kejadian untuk membantu. Maaf kalau ada gangguan suara sebab aku tak ada privacy sangat sekarang ni, tapi aku try cerita juga sebab aku dah rindu sangat dengan korang. 2 helikopter tentera udara diraja Malaysia TUDM iaitu sebuah Nuri dan sebuah Elot. Aku tak tahu nak cakap dia macam mana. Maybe aku akan tulis tulisan dekat situ and korang try lah pronounce dia macam mana. Turut membantu usaha menyelamat.
Bagaimanapun, operasi mencari dan menyelamat tidak semudah yang disangka. Kerutan di dahi petugas membayangkan kesukaran berikutan sebahagian bangunan itu terbenam dalam tanah. Pasukan penyelamat tidak dapat memasuki bangunan runtuh kerana mangsa tertimbus di bawah timbunan konkrit bangunan. Macam aku cakap tadi, kan ada beberapa, dalam 48 orang mangsa, tapi ada juga yang dipercayai telah tertimbus kat dalam tanah sampai dia orang tak boleh nak jumpalah mangsa-mangsa yang ada kat situ. Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, timbalannya Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Kabinet bergegas melawat tempat kejadian. Operasi berterusan dilakukan menyeluruh dan kira-kira jam 4.30 petang, pasukan penyelamat mendengar jeritan seorang wanita serta tangisan bayi dari runtuhan itu, bawah runtuhan tu. Apabila melihat sebatang kayu dijolok keluar dari runtuhan berkenaan, mereka bergegas dengan penuh harapan ada mangsa yang selamat. Mereka menjenguk ke dalam lubang rekahan itu dan mendapati seorang wanita mendakap anaknya dan meminta diselamatkan. Akhirnya, mangsa pertama iaitu seorang bayi perempuan berusia 18 bulan, Nur Hamidah Najib, dikeluarkan dari timbunan konkrit diikuti seorang rakyat Jepun, Nakajima Shizu, berumur 50 tahun, berjaya diselamatkan. Mangsa ketiga iaitu rakyat Indonesia dikenali sebagai Umi Rashidah Khoruman, berumur 22 tahun yang juga ibu Nur Hamidah, akhirnya berjaya dibawa keluar walaupun menghadapi sedikit kesulitan kerana rekahan runtuhan agak kecil. Semua mangsa dibawa ke Hospital Kuala Lumpur HKL untuk rawatan. Mata petugas terus bersinar mengharapkan lebih ramai penghuni terselamat sebab ramai mangsa yang tak dapat diselamatkan akibat runtuhan tersebut. Bagaimanapun, kira-kira jam 12.30 malam, berita sedih diterima apabila wanita rakyat Jepun itu meninggal dunia kira-kira 10 jam selepas diselamatkan. Well, agak sedih juga sebab diorang dah excited mengharapkan beberapa orang yang diselamatkan ni betul-betul selamat, hidup kan. Tapi selepas 10 jam, wanita Jepun ni meninggal dunia. Hari pertama kejadian dan operasi menyelamat diakhiri dengan berita kematian seorang mangsa, 2 terselamat dan puluhan lagi masih hilang di bawah timbunan konkrit. Hari seterusnya, pasukan mencari dan menyelamat dari Britain dan Amerika Syarikat tiba untuk membantu diikuti sekumpulan anggota penyelamat Perancis. Bukan sahaja negara kita yang tolong membantu untuk menyelamatkan mangsa-mangsa, tapi negara lain juga turut membantu negara kita pada masa itu. Penyelamat Perancis ni bersama 2 anjing pengesan turut menyertai operasi pada 13 Disember, turut serta pasukan dari Singapura dan Jepun. Banyak juga dari negara lain yang tolong negara kita sebab macam aku cakap tadi, dia adalah antara runtuhan terburuk sepanjang sejarah kita pada masa itu. Beberapa jam selepas kehadiran anjing pengesan pasukan Perancis tersebut, mereka mengesan kemungkinan ada mangsa terperangkap masih hidup. Kemahiran anjing pengesan itu turut disokong teknologi pengesan degup jantung pasukan penyelamat dan bantuan malapetaka DART yang menunjukkan hasil sama. Tambahan pula, ketukan penyelamat dari luar mendapat ketukan balas dari dalam runtuhan sekaligus menyemarakkan semangat pasukan mencari untuk terus menyelamatkan mangsa. Berdasarkan kejadian terperangkap sebelum ini, mangsa biasanya boleh bertahan selama 4 hingga 8 hari tanpa makan dan minum. Pasukan Perancis berjaya menebuk lubang sedalam 4.5 meter dan turun ke dalam sebuah bilik pangsapuri yang runtuh. Kira-kira jam 3 pagi, mereka menjumpai 2 katil di dalam bilik itu tetapi tidak mengesan sebarang mangsa dan masih meneruskan usaha mengesan arah bunyi ketukan. Pasukan penyelamat Jepun turut menggali lubang sedalam 4.5 meter pada satu bahagian lain bangunan itu dan hanya menjumpai sebuah kereta BMW di dalam sebuah ruang. Berikutan tragedi itu, semua penghuni 2 blok pangsapuri berhampiran dan beberapa banglo sekitar kawasan itu diarahkan mengosongkan kediaman mereka bagi mengelakkan sebarang kejadian buruk. Dengan penuh harapan, gerakan mencari mangsa diteruskan. Pada 11 Disember 1993 pukul 1.35 petang, seluruh Malaysia dikejutkan dengan tragedi kondominium runtuh di Ulu Klang. Okey, artikel ni cakap, saya masih ingat lagi ketika itu TV3 mempunyai slot berita terkini setiap jam.
Seingat saya, berita terkini pada jam 2.30 petang dah ada keluar berita mengenai Highland Tower tetapi tanpa visual. Apabila visual dapat dirakamkan pada slot berita terkini pada jam 3.30 petang, barulah perasaan takut dan gerun terasa apabila mengikuti perkembangan kejadian bangunan runtuh itu. Maklumlah, Malaysia belum pernah mengalami kejadian semacam ni. Nak Ulu Kelang dengan Wangsa Maju hanya 10 minit perjalanan menggunakan kereta, memang terasa auranya. Jadi nak katakan pada masa tu orang-orang yang kat sana tu memang macam every minute duduk kat depan TV nak tengok berita tentang Highland Tower ni. Motor ni betul-betul mengganggu. Maklumlah, Malaysia kan tak pernah mengalami kejadian macam ni. Jadi macam orang semua macam panik, takut dan rasa jugalah aura-aura apa yang dirasakan oleh penyelamat jugalah. Macam itulah kot. Okey, sambung. Kalau kita masih ingat lagi yang terselamat hanyalah 2 orang sahaja, seorang bayi perempuan berusia 16 bulan dan seorang lagi pembantu rumah warga Indonesia, manakala seorang wanita warga Jepun berjaya ditemui tetapi meninggal dunia di hospital disebabkan pendarahan yang teruk. Ada sepasukan penyelamat daripada Perancis datang membantu pihak penyelamat tempatan mencari mangsa-mangsa yang mungkin terselamat. Mereka membawa satu alat yang boleh mengesan pergerakan dan suara yang lemah. Memang terasa ajaib betul masa tu bila mengenangkan bayi yang terselamat tu. Kalau dilihat daripada keadaan Highland Tower masa tu, rasa hampir mustahil manusia boleh terselamat, tetapi kuasa Tuhan mengatasi segalanya. Punca runtuhan itu adalah disebabkan oleh aliran air sungai yang melimpah dan betul-betul melalui belakang tower pertama yang runtuh tu. Tembok penahan yang dibina tidak kukuh dan menyebabkan runtuhan pada hari kejadian berlaku. Tadi kawan aku cakap apa tahu? Cuba kau bayangkan perasaan orang-orang yang membina bangunan tu bila tengok Highland Tower runtuh, apa perasaan diorang? Mesti rasa macam bersalah sebab mungkin rasa macam aku tak bina dengan betul, dengan kukuh. Maybe. Pada asalnya, sungai tersebut tidak mendatangkan masalah langsung, tapi selepas pembangunan hebat berlaku di Bukit Antarabangsa, satu lagi anak sungai dialirkan ke aliran utama dan menyebabkan limpahan air berlaku, dan pada masa yang sama, tersebut hujan tidak henti-henti selama beberapa hari dan inilah akibatnya. Pihak bomba tidak pernah berhadapan dengan situasi sebegini dan usaha dari luar seperti Perancis dan Jepun diperlukan dalam operasi menyelamat, namun gagal. Hanya 2 mangsa terselamat iaitu seorang wanita warga Indonesia yang berada di tingkat 6 pada waktu kejadian bersama bayinya. Manakala yang lain tidak dapat diselamatkan. Kebanyakan mangsa ditemui di kawasan tangga. Mungkin pada ketika itu mereka cuba melarikan diri namun gagal. Selepas 7 hari, operasi menyelamat ditamatkan dan suasana pidu melanda ahli keluarga. Pelbagai bau menusuk hidung penyelamat yang menandakan mayat berada di mana-mana. Rasa macam sedih sebab kat mana-mana ada mayat sebab Highland Tower tu macam tinggi juga tingkat dia. Kerja pemantauan pergerakan bangunan Highland Tower bagi Blok A dan B, bacaan pergerakan diambil setiap 15 minit dan dijalankan 24 jam. Tapi sekarang ni aku bukan nak cerita pasal benda-benda lah ni. Aku nak share dengan korang beberapa kisah seram yang menjadikan Highland Tower ni popular dekat telinga kita. So, back to the story. Inilah beberapa kisah seram yang aku dapat daripada internet dan aku akan kongsi dengan korang semua, okey? Kisah pertama bermula dari 2 orang lelaki berjubah putih. Menurut kepada cerita dari penduduk kawasan berhampiran, terdapat sebuah kisah yang ganjil dan pelik telah berlaku. Serentak dengan runtuhan bangunan tersebut, kisah itu diceritakan sendiri oleh saksi kejadian di mana seorang amah Indonesia yang bekerja dengan sebuah keluarga Melayu yang tinggal di blok berhampiran iaitu di blok 2 telah menyaksikan 2 lelaki misteri yang lengkap memakai serban dan berjubah putih sedang menggoncang dan menolak bangunan di blok 1 diiringi dengan bacaan Al-Quran dari kedua-dua makhluk misteri tersebut. Agak-agak kan, siapa dua lelaki ni? Macam manusia biasa takkan mungkin boleh menolak bangunan macam tu je kan. So, membuatkan wanita ni agak pelik dan macam tertanya-tanya siapa lelaki ni kan. Bagi menyokong dakwaannya,
Perempuan tersebut juga telah bersumpah apa yang telah disaksikannya adalah dari matanya sendiri. Mengikut kepada laporan saksi kejadian, bangunan tersebut telah runtuh secara menyengit, seperti sedang ditolak dan bukan jatuh menjunam ke bawah, menguatkan lagi dakwaan wanita Indonesia itu. Agak-agak guys kan. Mesti wanita ni macam tertanya-tanya, siapa lelaki berjubah putih tu? Macam manusia tak mungkin boleh tolak bangunan. Dan kalau kata syaitan pun macam, syaitan pun boleh ke pakai jubah putih baca Al-Quran tolak bangunan? Macam tak, maksud aku macam benda ni agak pelik dan juga misteri yang tersendiri lah. Dia ada misteri tersendiri. Tapi kalau korang tahu makhluk jenis apa yang dimaksudkan oleh wanita ni, boleh komen kat bawah, okey? Kisah kedua pula adalah mengenai pemandu teksi dan wanita misteri. Pengalaman yang dilalui oleh seorang pemandu teksi di ibu kota ini agak menyeramkan dan berlaku di tengah malam. Okey, cerita dia macam ni tau. Ketika itu waktu adalah pada sekitar jam 1 pagi. Seorang pemandu teksi yang baru sahaja menurunkan penumpang di sekitar ibu kota bercadang untuk pulang ke rumahnya di Gombak. Ya, rumah dia kat Gombak. Kerana kepenatan setelah dari pagi keluar mencari rezeki, di dalam perjalanan memandu pulang dari pusat bandar, seorang wanita telah menahan teksinya dan kerana merasa kasihan melihat wanita tu yang keseorangan di tengah malam, dia membuat keputusan untuk memberikan tumpangan untuk wanita tu lah. Dan dia pun bertanya kat wanita tu, nak pergi mana kan? Cik hendak pergi ke mana? Tanya pemandu teksi itu kepada sang wanita misteri tersebut. Saya hendak balik ke rumah, wanita tersebut menjawab dengan kepalanya tunduk ke bawah. Tunduk je macam tengah sedih. Saya boleh menghantarkan jika encik mahu. Pemandu teksi itu menawarkan perkhidmatan teksinya walaupun dia begitu keletihan ketika itu. So boleh disimpulkan sekarang ni pemandu teksi tu agak dalam body yang lemah. So memang makhluk-makhluk tu boleh kacau. Tapi dia baik hati nak hantarkan wanita tu sebab dia rasa kasihan. So pemandu tu pun tanya lagi, di mana rumah encik? Cik. Encik pula dah. Di Taman Hillview Highland Tower. Terkejut pemandu tu macam, Highland Tower? Tak mungkin, bangunan ketua kan dah runtuh. Tapi actually tak macam itulah. Actually pemandu teksi tu agak bersyukur juga sebab Taman Hillview terletak di sepanjang laluan ke rumahnya di Gombak. Jadi dia boleh terus balik ke sana lah. Sorry aku merepek sikit tadi. Biasalah aku nak tambahkan sedikit perasaan horror untuk korang. Kisah ketiga pula ialah menceritakan sekumpulan 4 orang pemuda dari kawasan sekitar Kuala Lumpur. Okey, tajuk dia adalah Kenapa dengan Afiq. Okey, aku akan ulang balik sekali. Beberapa tahun lalu, sekumpulan 4 orang pemuda dari kawasan sekitar Kuala Lumpur telah memutuskan untuk melawat tapak runtuhan Highland Tower di Ulu Klang. Kebetulan pada malam itu adalah malam Jumaat. Sebut sahaja malam Jumaat secara semula jadi sejak zaman dahulu sehingga kini. Pemikiran orang Melayu akan mengaitkannya dengan malam yang mudah untuk melihat atau berjumpa dengan hantu dan makhluk halus. Mereka menaiki dengan sebuah kereta untuk sampai ke sana dan mangsa yang digelarkan sebagai Afiq duduk di bahagian belakang bersama seorang lagi rakannya. Apabila tiba ke destinasi, mereka berpecah untuk mengambil gambar dan berkumpul semula di tempat kereta diletakkan kira-kira 20 minit macam tu. Kemudian setelah berpuas hati dan bersetuju untuk pulang, mereka pun masuk ke dalam kereta dan meninggalkan Highland Tower tersebut dengan bermacam-macam cerita yang dibuatkan mereka dari pengalaman melawat tapak runtuhan itu sebentar tadi. Biarpun mereka rancak berborak dengan pelbagai cerita sejak turun dari situ, mereka telah perasan satu perkara ganjil yang telah berlaku kat kawan diorang, iaitu Afiq. Afiq ni dia tak bercakap langsung, walau sepatah perkataan pun sejak tadi tau. Walaupun setelah mereka sampai ke restoran mamak untuk minum, malah Afiq juga tidak memesan minuman ataupun makanan. Dia hanya mendiamkan diri dan hanya menunduk memandang lantai. Tetapi masing-masing buat tak tahu sebab
diorang macam tak nak ganggu si Afiq ni kalau dia sedang memikirkan masalah diri dia kan. Sementara menunggu pesanan yang diminta, mereka menyambung kembali perbualan yang terhenti ketika membuat pesanan minuman tadi. Dan tiba-tiba telefon bimbit kepada salah seorang dari mereka berbunyi. Apabila melihat kepada nama yang terpapar di skrin panggilan pemanggil, dia hairanlah, dia macam pelik. Sebab panggilan tersebut dibuat dari telefon bimbit Afiq yang di sebelahnya. Apabila ditanya kepada Afiq kenapa menelefonnya sedangkan dia berada di sebelah, Afiq hanya diam je weh. Afiq pula dilihat seperti tak buat apa-apa dan macam dia pun tak tengok phone dia ataupun pegang phone dia. Apabila keadaan menjadi semakin bingung, pemuda tersebut menjawab juga panggilan Afiq itu untuk kepastian apakah yang sedang berlaku sebenarnya. Setelah menjawab panggilan tersebut, jelas kedengaran suara pemanggil tersebut adalah Afiq dan telah membuatkan mereka macam terkejut. Dan serentak itu memandang ke arah Afiq yang membisu itu. Selepas membuat pengesahan dan yakin yang pembuat panggilan itu adalah Afiq yang sebenar, mereka segera meninggalkan tempat tersebut dan memuncak kembali ke Highland Tower untuk menjemput rakan mereka, Afiq yang sebenar itulah. Makhluk yang menyerupai Afiq itu juga turut mengikut mereka menaiki kereta sehingga sampai ke Highland Tower dan turun sejurus mereka memberhentikan kereta di tempat yang sama ketika sampai kali pertama tadi. Afiq yang sebenar juga telah berada di situ kerana menunggu tetapi tak dapat nak tengok perkara yang baru terjadi sebentar tadi. Setelah Afiq memasuki kereta, mereka terus memuncak turun dan menceritakan perkara yang telah terjadi kepada Afiq. Ya Allah, sorry lah kalau burung-burung tu mengganggu. Alright guys, maaf kalau terlalu panjang sangat cerita kali ni, but hope you guys enjoy dan jangan lupa subscribe, klik juga like dan komen and share video ni dekat semua member yang korang ada, okay? See you guys soon.